Siap. Alhamdulillah, terima kasih datang. Aku lupa tadi. Tak Pasal ingat. Buka puasa ni dekat ni. Nanti. Dekat surau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Wa haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamati tanzih ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun summa amma ba'. Insyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pejam cenik tuan-tuan. Cenik kita alhamdulillah, lepas tu kita pejam. Jadi alhamdulillah hari ini sudah sampai hari yang ke-19 dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan hari ini kita sudah masuk pada fasa yang ketiga dalam bulan Ramadan. Pertamanya kita duduk dalam majlis ilmu, duduknya kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, duduknya iktikaf dalam masjid. Mudah-mudahan duduknya kita mendapat ganjaran yang berganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka yang duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. 2 kali saya tazkirah tuan-tuan. Pada Isnin 2 minggu lepas ada sahabat saya meninggal. Hari ini saya tazkirah tuan-tuan. Sahabatnya yang satu kerja dengan saya, ya, Bilal di tempatnya meninggal tuan-tuan pada hari ini, masya-Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju redha Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga segala amalan ibadat kita, puasa kita, zakat dan qiyamnya kita tuan-tuan, bermula pada malam ini, malam yang ke-10 daripada akhir Ramadan, awwalahur rahmah, 10 malam pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa awsatuhu, 10 malam kedua maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, wa akhiruhu, 10 malam yang ketiga intqum minan nar tuan-tuan, pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita mendapat lindungan, mendapat naungan pada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Muassasah Masjid Ar-Rahmaniyah, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi berikan keizinan kepada kita untuk bersama dalam bulan Ramadan, yang mana masya-Allah doa kita awal lagi, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan malam yang disebut malam Al-Qadar. Dan insya-Allah malam ni tuan-tuan, fasa yang ketiga, masya-Allah, mudah-mudahan kita menghidupkan dengan qiyam. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min
min zambi. Man qama dinyatakan juga mereka yang menghidupkan ataupun solat tarawih imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, Allah ampunkan dosanya, ma taqaddama min zambi. Masya Allah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab perjalanan kita, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita yang pastinya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya suatu masa nanti kullu nafsin za'iqatul maut. Masya Allah, pada hari Jumaat kita sentiasa mendengar ayat yang dinyatakan farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal soleh tidak mampu. Jadi sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apatah lagi kita sudah berada pada fasa yang ketiga. Masya Allah, kemarin aku balik kampung, sepanjang balik kampung tu dengar radio hasil lagu raya saja tuan-tuan. Tidak salah tuan-tuan, jarang kita dengar lagu Lailatul Qadar, betul. Sedangkan ada bonus yang dinyatakan dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Ya, yang dah beli baju raya bagus. Saya dah standby tuan-tuan baju raya. Warna hijau tuan ni, tak apalah. Warna hijau ke warna kuning ke warna biru tak jadi masalah tuan-tuan. Jangan warna pink sudah. Tapi tak apa, warna pink tu pulang tuan-tuan. Jadi kita nak merasakan bagaimana bonus ini nyatakan bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang Ramadan, bulan yang bukakan pintu syurga seluas-luasnya. Bulan Ramadan itu tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan bulan Ramadan ada malam disebut malam Al-Qadar tuan-tuan. Dan bulan Ramadan hanya ada tarawih saja tuan-tuan. Jangan duk-duk alamak, dah last ni makin lama makin menyusut. Dulu 20, last 8, last 0. Jadi kita nak sebut tuan-tuan, tak jadi masalah 8 ke 20. Jadi disebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yang mana solat tarawih ini mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam tuan-tuan. Mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam, yang mana solat tarawihnya dan witirnya bersama imam. Kita jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Walaupun ada cadangan, kalau nak cari mana-mana, kalau kita biasa buat 8, jangan cari masjid buat 20. Itu pulang dah tuan-tuan. Cuma kita nak menyatakan solat tarawih ini dilakukan dalam bulan Ramadan. Tidak menjadi masalah buat 8, 20. Secara kuantitinya saja tuan, kita dah jelas. Yang 8 dengan 20 berbeza betul. Nak RM20 ke nak RM8 tuan-tuan. Tetapi istilahnya bagaimana nak menyebut 8 dan 20 itu, bagaimana kualitinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saja yang dinyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, fasaufa nu'tihi, nescaya mereka akan diberikan fasaufa nu'tihi ajran azima, pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tuan-tuan, kalau ditakdirkan malam ni di pagar kita ada seorang penjaga, dia akan bagi wang ringgit tuan-tuan. Beratur semua yang tarawih lepas ni. Masing-masing akan dapat hambuannya. Daripada solat maghrib dan solat isyak dan solat tarawih, masing-masing akan dapat envelope. I dapat berapa? Saya dapat RM20. Kenapa? Kau sembahyang tadi kau ingat apa tadi? Contoh tuan-tuan. Allah Ta'ala alam betul. Yang ni dapat apa? Ganjaran besar sebab apa? Kau datang ke rumah Allah SWT dengan berwuduk, Masya Allah. Sampai ke rumah Allah SWT, kau duduk iktikaf, Masya Allah. Solat subuh, yang mana kalau pada maghrib dan subuh ni, maghrib dan isyak, Masya Allah, selepas solat isyak, kalau boleh jangan ditinggalkan 4 rakaat ba'diyah selepas isyak tuan-tuan. 4 rakaat sebelum isyak kalau boleh dilakukan 4 rakaat, tak kisah melakukan 2 rakaat atau 4 rakaat, yang afdal 4 rakaat. Melaksanakannya seumpama melakukannya pada malam Al-Qadar tuan-tuan. Bayangkan malam Al-Qadar berlaku pada 10 malam terakhir. Jumhur ulama menyatakan, ada yang menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan berlaku pada malam 21 atau 23. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan berlaku pada 10 malam terakhir dan berlaku pada malam-malam ganjil. Ada yang buat qiyam, Masya Allah, dia pilih ganjil-ganjil saja tuan-tuan. Berlaku pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Dan Imam An-Nawawi menyatakan berlaku pada 10 malam terakhir dan berlaku pada setiap tahun
Jumhur ulama menyatakan berlaku pada malam 27. Wallahu ta'ala a'lam. Pasti confirmnya malam Al-Qadar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, tuan-tuan. Bayangkan kalau malam itu bertepatan malam Al-Qadar, kita infakkan RM1 seumpama kita infak selama 1000 bulan. 1000 bulan itu seumpama 83 tahun. Bayangkan, tuan-tuan, selama 83 tahun tanpa henti kita infak RM1. Kalau itu nisbahnya. Sedangkan Allah juga menyatakan dalam Al-Quranul Karim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfiqun, mereka yang infakkan hartanya pada jalan Allah SWT, kamathali habbah, seumpama sebiji benih. Saya minta maaf, tuan-tuan, tangan saya ini sakit sikit, jatuh akibat jatuh dulu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, umpama sebiji benih diletakkan benih di tanah, ambatat, sebiji benih letak di tanah, ambatat, tumbuh sab'a sanabila, pada 7 tangkai. Sebiji benih, tuan-tuan, letak di tanah, 7 tangkai tumbuh. Fi kulli sumbulatin, pada setiap sumbulah, pada setiap tangkai, mi'atu habbah, pada setiap tangkai ada 100, Masya Allah, tuan-tuan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan kepada mereka yang Allah kehendaki, wallahu wasi'un alim. Jadi Masya Allah, tuan-tuan, di akhir Ramadan ini kita berniatlah dan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah yang bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Tak salah nak cat rumah, tuan-tuan, tak salah nak buat kuih, no problem, tuan-tuan. Tetapi alangkah baiknya peluang-peluang dan bonus-bonus yang dinyatakan dalam bulan Ramadan, dan apatah lagi kita berada pada fasa yang ketiga, Masya Allah, yang pasti dinyatakan malam Al-Qadar itu berlaku pada pendapat jumhur ulama, berlaku pada malam 27. Masya Allah. Saya pernah solat di suatu masjid, asalnya malam ni lah macam ni, malam 20, saya ajak kawan-kawan saya yang berada di Hayul Ashir tu, saya ajak, jom kita pergi satu masjid. Saya nak pergi masjid Amru Al-As. Daripada asrama kami di Mesir nak sampai ke masjid Amru Al-As memakan masa hampir 1 jam perjalanan, tuan-tuan. Sebab sana habis solat maghrib pukul 5, tuan-tuan. 5 dah maghrib, tuan-tuan. 5.30, 6 dah masuk solat isyak. 6.30 dah habis. 8 malam dah habis solat tarawih, tuan-tuan. Jadi saya pun ajaklah sahabat-sahabat untuk pergi ke Masjid Amru Al-As, bergerak dalam pukul 11 malam. Qiyamnya biasanya lepas dalam pukul 12 malam. Saya pun bergerak dengan sahabat saya naik bas. Saya seorang saja naik bas. Masya Allah, saya kata malam tu aku tak nak tidur malam tu, Masya Allah, sebab takut terlajak, tuan-tuan. Wa makaru wa makarallah, kita merancang dan Allah merancang, Masya Allah. Lagi satu perhentian nak sampai ke Masjid Amru Al-As, saya tertidur, tuan-tuan. Saya tertidur malam tu. Bangun-bangun saya dah sampai dah. Kenapa kiri kanan aku ni dah Sungai Nil, tuan-tuan. Dah telajak dah tu. Dan saya sampai perintahan terakhir pukul 12 malam. Masya Allah, saya sampai di perintahan terakhir, bas itu bas terakhir, tuan-tuan. Saya nampak satu masjid namanya Masjid Istiqamah. Saya pun masuklah masjid tu, namanya Masjid Istiqamah. Masjid yang sebesar-besarnya, penuh sepenuh-penuhnya. Masya Allah, dia buat qiyam bermula 12 malam, tuan-tuan. Ini masjid ni kadang kita buat 4 pagi. Masya Allah, tuan-tuan, pukul 5 dah habis betul. Dia buat qiyam pukul 12 malam, habis pukul berapa, tuan-tuan? Habis pukul 4 suku pagi, tuan-tuan. Bayangkan 12 malam, qiyamnya habis pukul 4 suku pagi, dengan dilaksanakan 8 rakaat. 8 rakaat dengan membaca pada setiap malam 3 juzuk. Masya Allah, tuan-tuan. Bila saya berada di tengah-tengah, Masya Allah, saya tengok depan saya ini ada seorang tua yang bongkok, sanggup lagi berdiri, tuan-tuan. Dulu tak ada handphone yang kita boleh yang touch, tuan-tuan. Dulu 3310 Nokia, tuan-tuan. Nak pegang Quran susah sikit. Sekarang senang nak kita ambil gambar, nak ambil buka Quran senang. Tapi Masya Allah, dia buat pada malam 20 sehingga malam yang ke-30, 10 malam terakhir, tuan-tuan. Pada setiap malam dia buat qiyam bermula pukul 12 malam dengan 3 juzuk. Masya Allah, habis saja Ramadan, khatam Al-Quranul Karim. Jadi, tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu
Subhanahu Wa Taala, banyakkan doa. Saya dapat satu amalan masa saya pergi satu tempat di Shah Alam pada solat Jumaat, ada tazkirah Jumaat, banyakkan membaca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Banyakkan baca doa tuan-tuan. Saya dapat hari Jumaat tuan-tuan, dan banyakkan juga membaca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya dapat pada bulan Zulhijjah tuan-tuan. Ini pengalaman saya bila saya dengar ustaz tu menceritakan banyakkan baca Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana hari Jumaat. Kemudian petang tu saya balik kerja pukul 5, pukul 6 saya cadang nak pergi ke Masjid Kota Damansara. Ada pengajian di sana, saya nak bawa satu keluarga saya. Saya cadang nak datang pukul 6, saya akan sampai sana pukul 7 tuan-tuan. Tetapi Masya Allah tak jadi pukul 6 saya bergerak hampir dekat pukul 7 tuan-tuan. Masya Allah, Masjid Kota Damansara memang penuh sikit. Situlah pengajian bersama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki An-Nadawi Al-Banjari dan juga bersama dengan Ustaz Mahathir Jol di sana tuan-tuan. Saya nak pergi sana Masya Allah, dan nak pukul 7 saya bergerak. Tapi dalam bergerak tu saya tak apalah, datang bergerak lewat sikit tak apa. Mudah-mudahan sampai kat sana lepas maghrib, jemaah dah ramai keluar, ada parkingnya tuan-tuan. Dalam perjalanan daripada Tanjung Darat nak sampai ke Masjid Kota Damansara tuan-tuan, sepanjang perjalanan tu saya baca. Baca tu tuan-tuan bukan bermakna kita baca dengan bibir dan lidah dan dengan oleh telinga tuan-tuan. Ini dalam hukum-hukum qauli yang dalam solat lain. Kita membacanya siapa yang maha mendengar Allah, siapa yang maha mengetahui Allah. Boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat yang kelima tak silap saya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah di langit dan di bumi mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan, Allah Maha mendengar. Sepanjang perjalanan tuan-tuan daripada Tanjung Darat nak sampai Kota Damansara, petang hari Jumaat memang jam jalannya. Saya baca dalam hati saya baca Rabbana la tu'akhizna in nasina. Walaupun kita mendengar radio tuan-tuan, hati kita maha siapa yang maha mendengar? Allah. Saya baca je sepanjang perjalanan sampai kat Masjid Kota Damansara. Saya berfikiran Masya Allah dah habis dah solat, jemaah dah ramai dah balik rupa-rupanya. Saya sampai-sampai imam masih lagi berdoa tuan-tuan. Sudah imam masih lagi berdoa. Saya turunkan orang rumah saya dan anak saya di tempat perempuan. Kemudian di jalan depan tu saya nak tempat parking, memang saya kena parking jauh tuan-tuan. Saya nampak ada seorang pakcik tu. Kenapa pakcik tu berdiri tu nak melintas-lintas lah, saya kata nak masuk ke masjid. Rupa-rupa bila saya sampai dekat depan pakcik tu, dia tahan kereta saya tuan-tuan. Anak, parking sini. Tempat penceramah tuan-tuan. Saya cakap saya bukan penceramah malam tu. Tak apa, parking je sini kata dia. Rupa-rupa dia jaga tuan-tuan. Siapa yang maha menggerakkan tuan-tuan? Allah. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya kita. Allah mudahkan jiwanya kita, hatinya kita, jiwa dan raganya kita dalam menempuh 10 malam terakhir Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kualiti ibadah kita kualiti yang terbaik, dan itu disebut dalam fadilat iktikaf mendapat pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah tuan-tuan. Iktikaf malam ni kalau nak tidurlah tuan-tuan di masjid. Masya Allah. Tapi jagalah adab-adabnya. Jangan bawa TV pula tuan-tuan. Jangan bawa TV alang-alang ni iktikaf dia bawa TV. Sebab apa? Senang nak tahu waktu sembahyang. Tidak tuan-tuan. Sampai ke rumah Allah, tempat yang paling aman adalah rumah Allah SWT. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Saya pun tak tahulah tahun ni semangat saya lain, bukan saya semangat sangat tuan-tuan. Kebetulan Masjid Tanjung Darat tuan-tuan baru siap. Sila datang ke Masjid Tanjung Darat tuan-tuan. Kapetnya baru tuan-tuan, tenggelam muka kita tuan-tuan. Baru lagi masjid tuan-tuan. Saya sejak 1 Ramadan sampai akhir hari ni alhamdulillah saya tidak berbuka puasa kat rumah. Saya nak menyebut tuan-tuan, bila kita berbuka puasa di masjid bukan erti kata kita mampu tak mampu tuan-tuan. Tetapi bila kita berbuka puasa di masjid, Masya Allah kita datang awal, contoh dalam pukul 7 suku 7 malam, dan kita duduk dalam rumah Allah sebelum kita nak duduk
pergi ke tempat makan, Masya Allah, kita duduk di masjid, kita duduk solat iktikaf dulu. Usalli sunnatal iktikaf dalam masjid. Tuan-tuan bayangkan, bermula daripada iktikaf, kita makan apa saja perbuatan kita, niat kerana Allah, mendapat ganjaran ditulis oleh para malaikat Allah SWT sebagai amal soleh si Allah SWT. Itu yang ayat saya baca tadi. Wa basyiril ladzina amanu. Boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah Maqra' yang pertama sebelum masuk Maqra' yang kedua. Sebelum itu ayat menyebut fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekiranya kamu tidak mampu dan selama-lamanya kamu tak mampu, fattaqun nar, dan takutlah api neraka Allah SWT, waquduha an-nas, yang mana bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan batu. Masya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan itu yang kita nyatakan, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jangan ditinggalkan selepas solat maghrib baca 7, lepas subuh baca 7. Sebab apa maghrib, tuan-tuan? Maghrib itu mewakili waktu malam. Sebab apa subuh? Subuh itu mewakili waktu siang. Bermakna 24 jam kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ajirni minan nar. Jangan lebih, jangan kurang, cukup 7, tuan-tuan. Cukup 7. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Mudah-mudahan Allah tutup ke 7 pintu nerakanya untuk kita masuk selama-lamanya, abadan-abadan. Tidak mau masuk dalam neraka Allah SWT. Dan itu menyebut juga kematian kita, mudah-mudahan kematian yang sekali. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Bila mana menyebut fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah. Allah sambung dengan ayat wa basyiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan, mereka yang beriman dan beramal soleh, ini peluang kita, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan untuk kita menggandakan amalan kita. Masya Allah, kalau kita menjemut 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak, muhasabah kita, muhasabah diri kita. Adakah aku solat subuh berjemaah? Adakah aku solat zuhur berjemaah? Adakah aku solat zuhur, asar berjemaah, maghrib berjemaah ataupun isyak berjemaah? Di mana kualiti solat aku? Bagaimana solat aku? Adakah aku solat di awal waktu atau solat di akhir waktu? Adakah aku solat di masjid atau aku solat di rumah, tuan-tuan? Dan inilah kita nak menyebut bagaimana segala amalan kita adalah untuk kemudahan kita juga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat peluang 10 malam terakhir ini. Isilah dengan amalan-amalan yang berganda, dengan amalan-amalan umpamanya iktikaf kepada dalam rumah Allah SWT. Sebab apa? Pahalanya mendapat pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah. Daripada Sayyidina Husain bin Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man i'takafa 'ashran fi Ramadan, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Tuan-tuan, siapa yang beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan, ia adalah seperti mendapat pahala 2 kali haji dan 2 kali umrah, tuan-tuan. Dan pahala haji dan umrah juga kita dapat pada setiap hari, tuan-tuan, dengan melaksanakan solat sunat isyraq. Itu sebenarnya menyebut 5 waktu tadi. Kita tambah lagi, kalau boleh tambah 2 rakaat sebelum subuh, tuan-tuan. 2 rakaat sebelum subuh yang mendapat ganjaran pahalanya seumpama bumi, melebihi bumi dan segala isinya. Selepas subuh, tuan-tuan, Masya Allah, kita ada waktu syuruk, solatlah solat sunat isyraq, yang mana melaksanakannya mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Sambung lagi dengan solat duha, tuan-tuan, yang merupakan wasiat baginda Nabi SAW, solat duha. Kemudian tambah lagi, kalau mampu istiqamah dengan berterusan, tuan-tuan, sebelum zuhur lakukan 4 rakaat sebelum zuhur, yang mana 4 rakaat sebelum zuhur itu seumpama melakukan 4 rakaat sebelum isyak, dan 4 rakaat sebelum isyak itu melakukannya seumpama melakukannya pada malam al-qadar, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tuan-tuan,
kita tak apa, nak rumah besar no problem tuan-tuan, nak banyak duit pun tak jadi masalah tuan-tuan. Saya pun dulu Masya Allah bila mana menyebut malam Al-Qadar, saya nak minta, ya Allah kalau aku jumpa malam ni, aku nak minta bilik aku ni penuh dengan duit tuan-tuan. Tuan-tuan, penuh duit ni Masya Allah, tak payah kerja dah betul. Tapi artinya apa? Bila kita meninggal sakit tuan-tuan, apa kita minta tuan-tuan? Kita dah tak minta nampak duit tuan-tuan lah. Itu kalau menyebut kita berada di tengah lautan, ada emas 1 kilo, ada kayu setongkol tuan-tuan, nak ambil mana tuan-tuan? Tak nampak emas, kita akan nampak apa? Kayu tersebut. Dan inilah perkara-perkara yang kita menyebut. Tidak salah ada harta, tak salah tuan-tuan, tetapi jangan menyebabkan harta benda segala apa yang kita ada itu menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jalannya kita untuk menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan sedikit saya nak menyebut fadilat Lailatul Qadar tuan-tuan. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, menyebut malam Al-Qadar itu berlaku pada bulan Ramadan tuan-tuan. Dan malam Al-Qadar itu berlaku yang saya sebut tadi, ada yang menyatakan pada 10 malam terakhir, ada yang menyatakan pada malam 21 atau malam 23, ada yang menyatakan pada malam-malam ganjil. Jumhur ulama menyatakan pada malam 27 tuan-tuan. Kalau pergi negara Arab tak kisahlah ke mana negara, tapi yang pengalaman saya di Mesir tuan-tuan, malam 27, bayangkan malam 27 masjid yang sebesar-besar ini penuh sepenuh-penuhnya tuan-tuan. Arab tu bawa semua anaknya tuan-tuan, sebab mereka menganggap itulah malam Al-Qadar tuan-tuan. Bayangkan ganjarannya seumpama 1000 bulan. 1000 bulan itu seumpama 83 tahun. Masya Allah tuan-tuan, hidup kita tak panjang. Mungkin kita akan bertemu Allah mungkin hari ini, mungkin esok tuan-tuan. Yang tadi saya sebut seorang Bilal di masjid Kelanang, yang Masya Allah tuan-tuan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat saya 2 minggu lepas masa hari Isnin juga saya ini Masya Allah balik bekerja, kemudian daripada Shah Alam naik motor tuan-tuan dan melanggar belakang Maiwi tuan-tuan, aksiden, meninggal di situ tuan-tuan. Jadi inilah kita mengharapkan mudah-mudahan dengan kesempatan ruang waktu yang ada, tak salah tuan-tuan dengan apa saja yang disebut bonus-bonus yang di luar tu. Masya Allah, yang baru ni ada jual baju Masya Allah dengan harga yang begitu RM1, siapa tak nak beli tuan-tuan, betul. Tapi bagaimana bonus yang dinyatakan dalam bulan Ramadan, satu-satu bulan yang kita boleh rujuk, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan menyebut juga malam Al-Qadar, dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza الشهر قد حرضكم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir kepada kamu. Masya Allah, tahun ni kita dapat duduk dalam rumah Allah tuan-tuan, ramai kita boleh datang, tak ada jarak-jarak dah tak ada jarak-jarak, kita boleh dekat-dekat tuan-tuan. Masya Allah, dulu hanya berapa orang, 3 orang saja tuan-tuan. Nak solat Jumaat pula kena ambil kad pula tu. Sekarang tak ambil kad tuan-tuan, datang saja. Dia kata apa? Sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir kepada kamu, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sesiapa yang terhalang daripada mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia telah terhalang daripada mendapat kebaikan semuanya. Tidaklah dihalangi kebaikannya kecuali kepada orang yang terhalang daripada kebaikan. Tuan-tuan, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tuan-tuan, 7 hari setiap hari 17 kali wajib kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Tak baca tuan-tuan tak sah solat kita, betul. Ihdinas siratal mustaqim. Dan dinyatakan bulan malam Al-Qadar ini diampunkan dosa jika membangunkan pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesiapa yang berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar yang dilakukan dengan penuh keimanan. Bukan kita datang rumah Allah, seorang sebut kita ahli masjid, bukan tuan-tuan. Bukan kita minta kita disanjung sebegitu, tetapi kita buat itu yang sebagaimana ikrar kita pada selepas saja takbiratul ihram. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan kita adalah amalan yang Allah kira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, tak payah buat live ya. Sahabat-sahabat, saya tengah live ni, nak buat qiyamul lail, doakan saya istiqamah ya, betul tuan-tuan. Depan Kaabah sibuk dia, tuan-tuan doakan saya nak tawaf ni. Saya doakan kawan di Malaysia mudah-mudahan dapat sampai ke sini. Betul juga tuan-tuan. Tetapi takut-takut kita akan jadi lain. Tu takut-takutnya tuan-tuan. Tetapi masya-Allah tuan-tuan, apa saja yang kita buat sebesar zarah Allah akan kira. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah juga Allah akan kira. Dan disebut apa? Sesiapa yang berqiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pengharapan diampunkan kepadanya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah tuan-tuan, Allah ampunkan. Dan kita masya Allah tuan-tuan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah mengampunkan segala dosa hamba-Nya melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Dan kita juga tuan-tuan, bahawa kita juga memaafkan orang lain pada kita. Kadang-kadang kita sampai dah, aku tak akan maafkan kau sampai ke hari akhirat. Bertemulah kita di padang mahsyar. Tuan-tuan ingat padang mahsyar tu macam apa tuan-tuan? Sungai Lang dia mungkin tak kena semua orang, betul? Sungai Lang dia mungkin tak kena semua orang tuan-tuan. Apatah lagi masya Allah di padang mahsyar. Itu sebenarnya memikirkan apakah nasib kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tuan-tuan, kita pun tak tahu apakah nasibnya kita dan apakah nasibnya kita boleh berpindah kepada alam yang disebut alam barzah, masya Allah tuan-tuan. Tetapi kita mengharapkan mudah-mudahan keampunan Allah SWT, redha Allah SWT, menjaga hablum minallah wa hablum minannas, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sama manusia. Mudah-mudahan jalannya kita Allah mudahkan, dan mudah-mudahan kita masuk dalam syurga Allah SWT sebagai anak tuan-tuan. Bagaimana kita menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kita nak minta keampunan pada diri kita. Dan kita pasti ada ibu dan ayah tuan-tuan, dan kita nak minta juga keampunan untuk ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita ada ibu dan ayahnya, atuk kita, betul tuan-tuan. Kita juga nak minta keampunan pada ibu dan atuk kita juga tuan-tuan. Alangkah bagusnya itu disebut amalan-amalan yang berganda bila mana menyebut astaghfirullahalazim bagi diri kita. Tetapi kalau kita tambahkan astaghfirullahalazim lil muslimin wal muslimat, tuan-tuan, menyebut kalimah yang ringkas tetapi mendapat ganjaran yang berganda. Astaghfirullahalazim lil muslimin wal muslimat, ataupun nak lebih detail lagi tuan-tuan, astaghfirullahalazim li, bagi diriku, wali walidayya, kepada kedua ibu babaku, wali jami'il muslimin wal muslimat, seluruh muslimin dan muslimat, wal jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha. Tuan-tuan, banyakkan juga istighfar, kita mohon keampunan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memaafkan bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Satu masa dalam usia 60-an lebih kurang tuan-tuan, tiba-tiba Imam Ahmad nak pergi satu tempat, masya-Allah. Dia pun tak tahu sebab apa nak pergi situ. Sampai di satu tempat, masya Allah, Imam Ahmad solat maghrib dan solat isyak. Lepas solat isyak, masya Allah, nak minta duduk ataupun menumpang di masjid, pihak jawatan kuasa tidak bagi tuan-tuan. Dalam tak boleh, jangan tidur dalam ni, tidur kat luar. Tidur luar pun tak boleh juga. Bila luar tak boleh, luar pagar pula. Sampai luar pagar dipanggil oleh seorang lelaki yang membuat roti, masya Allah. Kemudian pembuat roti itu letak bagi tempat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sepanjang apa yang diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kita sebut, dia ambil air, disebut apa? Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Ni astaghfirullahalazim tuan-tuan, kita nak sebut itu tidak
tak semestinya didengar oleh telinga kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kena orang dengar ni macam riak, betul tak? Kita sebut hati kita yang hidup, tuan-tuan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, maknanya hati kita. Sepanjang dia melihat lelaki tersebut, astagfirullahalazim, dia ambil air, astagfirullahalazim, dia ambil tepung, astagfirullahalazim. Kemudian Imam Ahmad pun bertanya kepada berbicara dengan lelaki tersebut. Kemudian lelaki tersebut apa sahaja yang diniatkan, apa sahaja yang dihajatkan, dia memohon kepada Allah Taala, Allah dah makbulkan segala permintaannya. Cuma kata lelaki tersebut, satu saja yang tak dapat lagi. Apanya? Aku sebenarnya teringin sangat nak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rupa-rupa yang dihadapan ni siapa, tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan bersempena dengan malam ini, malam kita masuk fasa yang ketiga, tuan-tuan, dan kita berdoa kepada Allah SWT, masya-Allah bertemu Ramadan akan datang, dan insya-Allah tuan-tuan yang kecoh pasal nak raya hari Rabu, hari Khamis ke hari Jumaat ke hari Sabtu tu, kita standby hari Khamis, dah standby, tuan-tuan. Kemungkinan besar hari Jumaat, tuan-tuan. Tak usah, hari Sabtu confirm, hari Ahad confirm hari Sabtu, tak jadi masalah, tuan-tuan. Maknanya hari Khamis dah standby. Maknanya dah standby, masya-Allah. Bagaimana persiapan kita juga untuk bertemu dengan Allah SWT. Kalau hari Jumaat raya, alhamdulillah, tuan-tuan, hari anniversary saya juga. Saya nikah dulu 21/4/2005, tuan-tuan, bersamaan 12 Rabiul Awal. Tak apa, kalau raya hari Ahad Sabtu tak jadi masalah. Cuma saya nak sebut, tuan-tuan, man shoma ramadhana summat ba'u sittan min Syawal kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian summat ba'u sittan min Syawal, kena ikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, kasiyamid dahri, seumpama dia puasa selama setahun, tuan-tuan. Jadi cadangan saya kalau nak ikut, tuan-tuan, saya faham macam-macam, ada rumah terbuka sana, terbuka sini, terbuka rumah, terbuka semua. Tak apalah Ustaz, saya puasa 6 nanti, last nanti. Jangan jadi macam aku dulu dapat 5 saja, tuan-tuan. Punya last dapat 5 Syawal. Sudah, orang 6 Syawal, 5 Syawal dapatnya. Tuan-tuan, kalau nak puasa saya cadangkan, tuan-tuan, kalau raya hari Jumaat tak apalah. Tapi rasa-rasa mungkin Jumaat, tuan-tuan, walaupun ada, tapi standby lah. Tapi kalau raya Sabtu, Ahad tu kita masih tak puasa, berpuasalah pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sebaiknya puasa 6 ni, sebaiknya, tuan-tuan, puasanya berturutan kalau mampu, tuan-tuan. Tapi kalau dia nak puasa Isnin, Khamis ini, no problem, tuan-tuan. Kalau dia nak puasa pun tak jadi masalah. Cuma kelebihan tu berbeza, tuan-tuan. Macam malam ni lah 8 rakaat, tetapi dia solat 8 rakaat, witirnya bersama imam, mendapat fadilat qiyamul lail sepanjang malam, tuan-tuan. Jadi inilah perkara-perkara yang kita mengharapkan, mudah-mudahan umat bersyukur kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita, masya-Allah, umat akhir zaman, dan beruntungnya kita, masya-Allah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Al-Quran mukjizat yang besar pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita, masya-Allah, mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan mendapat syafaat dengan membacanya dan menjadi pedoman hidup kita berjaya dunia dan akhirat. Jadi saya berdoa, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar, dan mudah-mudahan selama mana kita beribadat dalam bulan Ramadan ini, Allah kira sebagai amal soleh si Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga, masya-Allah, tuan-tuan, kita menghidupkan pada malam-malam terakhir akhir Ramadan ini dengan amal ibadat yang berganda. Maknanya, tuan-tuan, kalau bermula gia kita, gia 1, gia 2, gia 3, gia 4, gia 5, tuan-tuan, sampai last gia 5, tuan-tuan. Jangan gia 5, gia 4, gia 3, gia 2, gia 1, last, tuan-tuan. Jadi persiapan kita, mudah-mudahan bertemu dengan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan, tuan-tuan. Kita berharap mudah-mudahan ibadat kita sekali lagi adalah ibadat yang al-maqbulah, as-sahihah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertemu dengan malam Al-Qadar, bersemangat kita dengan bonus yang dinyatakan dalam bulan Ramadan, dan tidak salah untuk melakukan perkara lain, tetapi jangan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, daripada yang lemah dan kurang bisa sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana zamban fi hadzal yawmil azim zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la mazluman illa nasarta, wa la
جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.